Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat muka surat 97. Di tengah-tengah tu tajuk yang kecil, Al-Aqabatul Khamisatu wa hiya Aqabatul Bawa'is. Al-Aqabatul Khamisah wa hiya Aqabatul Bawa'is. Al-Aqabah tu kita terjemahkan kepada makna ganjaran. Bermula Aqabah yang kelima. Maknanya kalau kita amalkan, dia mendapat ganjaran, mendapat balasan yang terbaik. Dan yaitu Aqabatul Bawa'is, yaitu ganjaran membangkitkan bagi mengerjakan ibadah. Tengok. Kalau seseorang itu mengerjakan ibadah, dapatlah dia ganjaran. Kalau dia tidak beramal ibadah, tak ada apa-apa ganjaran. Ganjaran itu kadang-kadang diterima semasa kita hidup ini, lebih-lebih lagi yang kita harapkan di akhirat esok. Itu ganjaran yang paling besar. Itu sebabnya tuan-tuan diceritakan bagaimana perhimpunan manusia di Yaumil Mahsyar esok, di mana manusia menunggu giliran untuk dihisab oleh Allah, untuk dihitung oleh Allah. Ada yang di antaranya dia berdiri di padang mahsyar itu yang dalam keadaan sepohon pokok pun tidak ada boleh dia bernaung, dalam keadaan yang begitu panas, sehingga dikatakan peluh manusia ketika itu menjadi lautan
yang hampir-hampir melemaskan dia, menenggelamkan dia, air peluh manusia. Ada yang dikatakan mereka itu akan berdiri sehingga 1000 tahun nak menunggu giliran pada mizan Allah. Ada yang dikatakan mereka itu akan berdiri 500 tahun. Tetapi bagi mereka yang beramal ibadah, ini yang kita nak bicarakan ini. Bagi mereka yang beramal ibadah, kadar dia berdiri itu seperti 2 rakaat solat maktubah. Apa solat maktubah? Sembahyang yang difardukan. Contoh sembahyang subuh 2 rakaat tadi. Tak lama, tuan-tuan. Ini bagi orang yang beramal ibadah. Ini yang kita katakan ganjaran esok fi yaumil mahsyar bagi mereka yang beramal ibadah. Dia berdiri fi yaumil mahsyar pada padang mahsyar itu sekadar sembahyang 2 rakaat saja. Tak lama. Lebih-lebih lagi kalau baca surah yang pendek, lagi cepat. Ini bagi siapa? Ganjaran mereka yang mengerjakan ibadah. Kemudian lazim olehmu hai saudaraku dengan berjalan. Berjalan tu maknanya perjalanan hidup itu. Pastikan perjalanan hidup itu. Apabila betullah bagimu jalannya dan dimudahkan bagimu akan stabilnya jalannya. Maknanya kalau dia betul, maka jadi mudah. Itu sebabnya sehari semalam kita mohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim 17 kali. Itu baru dalam sembahyang subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 4, isya 4 dalam sembahyang fardu. 17 kali kita ulang-ulang. Tak termasuk yang sembahyang sunat. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim 17 kali. Tambah sembahyang sunat lagi. Itu pun tak betul. Menyeleweng juga. Tengok tuan-tuan. Dia kata apabila betullah bagimu jalannya dan dimudahkan bagimu sabilnya dan akhirnya terangkat segala awaik yang menegahkan. Apa awaik? Iaitu halangan-halangan. Tak ada sebarang halangan. Macam tuan-tuan datang untuk solat subuh berjamaah, kemudian untuk dengar kuliah subuh. Oleh kerana kuat iman tuan-tuan, tak ada halangan, tak menjadi halangan tuan-tuan datang untuk solat subuh berjamaah. Walaupun hujan contoh. Tapi kalau tak kuat iman kita tuan-tuan, rumah kita sebelah masjid aja, rumah kita sebelah surau aja, walaupun Bilal melakukan as-salatu khairum minan naum, tak datang tuan-tuan, menjadi halangan dia. Tengok, kalau betul jalan kita, kuat ibadah kita,
pegangan kita, jauh kita datang. Sama ada berkenderaan ke, berjalan kaki ke, sebab tidak ada apa-apa halangan. Ini dikatakan kalau betul kita mengatur kehidupan kita, yassir wala tu'assir, mohon kepada Allah, permudahkan. Baik. Dan hilang daripada awarid yang melintangkan di tengah jalan. Maka hilang segala rintangan-rintangan yang menghalang di tengah jalan. Tengok. Apabila kuat iman kita, aku nak sembahyang subuh di masjid berjamaah, aku nak dengar kuliah subuh. Maknanya hilang segala rintangan. Walaupun dalam tempoh sekarang ni dah tak ada sarapan pagi dah. Tak ada minum pagi. Kuat semangat, kuat iman, datang juga dengar kuliah subuh. Kalau iman kita tak kuat, tak jadi datang. Dulu ada roti canai, ada nasi lemak, sekarang tak ada apa dah. Tengok tuan-tuan, itu disebut. Dan hilang daripada awarid yang melintang di tengah jalan, dan tiada hasil bagimu perjalanan yang mustaqim. Dia kata tidak berhasil perjalanan yang lurus itu, melainkan dengan mengetahui dan mengingat dalam hati khauf dan raja Allah. Dia kata tidak akan berhasil yang kita kata, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tidak akan berhasil kecuali mengetahui, tahu dan ingat di dalam hati ada perasaan takut dan rajak. Rajak ni maknanya pengharapan, tidak putus asa kita dengan Allah. Nak menghasilkan yang dikatakan ihdinas siratal mustaqim, pengarang kitab ini kata, ingat di dalam hati-hati engkau ada perasaan takut kepada Allah. Aku rasa takut kalau tak sembahyang, aku rasa takut kalau tak puasa, aku rasa takut kalau mendedahkan aurat. Ini maknanya. Kalau betul kita nak ihdinas siratal mustaqim, macam kita lah ada rasa takut dijangkiti wabak COVID-19, wabak sekarang ni, ada rasa takut, terus bayang jarak-jarak tu. Tu disuruh jarak-jarak tu sebab rasa takut. Kalau sebelum ni imam kata istawu, rapat-rapatkan saf, betulkan saf, rapat-rapatkan saf. Sekarang imam kata jarak-jarakkan saf. Sebab apa? Tersemat di pikiran kita rasa gerunnya dengan COVID-19. Ratusan ribu yang mati. Itu sebabnya tuan-tuan, manusia ini di antara perkara yang boleh menyedarkan kematian aja. Itu sebabnya Nabi suruh kalau berlaku kematian, pergi ziarah, pergi sembahyangkan, pergi hantar ke tanah perkuburan supaya kamu rasa takut, rasa gerun. Itu sebabnya orang pergi rumah orang mati, paling tidak dipakai putih, paling tidak dipakai hitam. Jaga kita tengok.
Dia pergi rumah orang meninggal pakai kebaya, pakai kasut tumit tinggi, pakai eyeshadow. Tak ada kita jumpa. Walaupun sebelum itu jarang-jarang pakai tudung, sarung juga tudung, walaupun separuh pun. Sebab kerana pergi rumah orang mati. Apa salahnya kau dah tak, memang dah biasa tak pakai tudung, kau nak pergi rumah orang meninggal, pergi kedai dulu, kedai sana, set rambut macam Gunung Kinabalu. Tapi orang tak nak. Dia rasa takut juga. Kematian tu rasa takut. Maknanya selama Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita dengan COVID-19, ramai orang mati, maka rasa takut kita, maka pakai topeng kita kalau kita tak bersihat, mayam jarak-jarak, salam tak boleh. Tengok, sebab semua dalam perasaan rasa, dalam diri rasa takut. Kalau aku tak ada, takut engkau ada. Akhirnya tak bersalam. Makan pun tak boleh dekat-dekat. Tengok tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini peringatan daripada Allah. Dia kata kalau hendakkan jalan yang lurus itu dengan mengetahui dan mengingat di dalam hati khauf, rasa takut, dan raja. Raja maknanya kita bergantung dengan Allah. Itu sebabnya sentiasa kita mengharapkan pada Allah. Tadi imam berdoa minta jauh daripada bala, daripada wabak. Itu maknanya pengharapan kita kepada Allah. Nak menunjukkan jangan kau sombong, kata Allah. Kau minta kepada aku, kita minta. Mudah-mudahan dijauhkan daripada bala, dijauhkan daripada wabak, dijauhkan daripada musibah. Itu maknanya. Dan kau lazimkan kedua-duanya itu sebenarnya atas tempatnya. Biasakan. Di mana sahaja kita berada, ada perasaan takut, ada perasaan raja, pengharapan kepada Allah. Pengarang kitab ini kata, tanamkan dalam hati engkau di mana sahaja engkau berada, rasa takut dengan Allah. Tengok tuan-tuan. Itu sebabnya kita mudah-mudahan tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman ini, rasa takut nak berbaris beli nombor. Takut rebah kita di situ. Dengan serban-serban dia rebah sekali. Bukan itu saja tuan-tuan, tak selesai. Berpuluh tahun kita mati, orang akan sebut Oceano tu mati. Di depan kedai si Acung tu sedang berbaris beli nombor. Sedang tu jasad orang tu dah hancur dah tak ada dah. Tapi orang duk sebut lagi. Tengok tuan-tuan. Itu sebab ada perasaan khauf, kita takut. Allah Ta'ala uji dengan COVID-19 ni. Bila dia kata akan dilaksanakan PKP, dah orang takut. Maka berebut-rebut beli barang. Ada orang WhatsApp dalam saya tu, rumah dia macam kedai runcit, penuh barang. Sebab rasa takut, tak boleh keluar, tak ada makanan. Sampai macam tu. Itu takutkan penyakit tu, bukan takut kepada Allah. Kalau dia takut kepada Allah, tuan-tuan, tak adalah yang kena tangkap di rumah-rumah urut tu. Ditakutkan wabak tu. Tapi dia kata LPA tak ada masalah, itu dia berani lagi. Baik. Dan ada pun khauf, dia nak bicarakan.
Adapun perasaan takut, maka bahawasanya wajib atasmu bahawa engkau lazimkan dengan dua perkara. Dia kata, adapun perasaan takut itu bahawasanya wajib, pengarang kitab kata wajib atasmu bahawa engkau lazimkan, biasakan dia kerana dua perkara. Pertama, kerana menakuti ia daripada mengerjakan maksiat. Apa makna takut tadi? Pertama, tanamkan dalam diri takut daripada mengerjakan maksiat. Apa saja maksiat. Rasa takut nak mengumpat orang, rasa takut nak mencuri, rasa takut apa sahaja, nak buka aurat. Rasa takut di mana sahaja. Maknanya tuan-tuan, kalaulah dalam diri seseorang itu ada perasaan rasa takut, azab daripada Allah Subhanahu wa taala, aman dunia ni, aman kampung ni. Itu sebenarnya. Tapi mereka tidak ada rasa takut dengan Allah. Penuh masjid ni tuan-tuan, orang sembahyang subuh dan waktu yang lain. Kalau dia rasa takut, maka bahawasanya nafsu ini sangatlah amarah. Lalu kita sebut nafsu amarah, nafsu yang menyuruh dengan kejahatan. Nafsu amarah ini yang kita nak lawan. Rasa takut. Kalau kita mengumpat, Nabi kata seolah-olah kamu memakan daging saudara kamu sendiri. Orang yang mengumpat. Itu nisbahnya macam tu. Di akhirat besok digambarkan dalam peristiwa Mi'raj, di mana terjelir lidah dia, panjang lidah, gunting, terjelir lagi, gunting, terjelir lagi, gunting. Itu baru lidah. Sedangkan kita lidah tergigit pun Allah sakitnya. Kadang-kadang timbul yang putih-putih dekat lidah tu. Nak makan pun tak rasa. Tak ada selera. Kenapa? Sebelum ni kau boleh makan 2-3 keping roti canai, hari ni sekeping pun tak boleh. Alah, ada sakit buah lidah pecah-pecah. Tu baru tu kan. Tengok. Di mana nafsu ammarah itu lagi amat cenderung kepada kejahatan. Lagi selalu loba kepada fitnah. Tengok dahsyatnya nafsu ammarah yang menyuruh kejahatan. Cenderung kepada nak buat jahat, cenderung kepada loba, penamah, dan suka kepada nak buat benda-benda yang tak baik. Ini siapa? Nafsu amarah. Itu sebabnya kita kena lawan. Tapi kadang-kadang lemah iman kita, kadang-kadang kuat iman kita. Tiba lemah tu, itu yang merapu. Tiba kuat, alhamdulillah. Itu maknanya disuruh lawan. Maka tiada menegahkan dia. Tiada yang boleh menegahkan nafsu amarah tadi, melainkan dengan ditakutkan dia dengan ditakutkan dia yang besar daripada perkajaan. Apa maknanya? Apa makna pekerjaan tu? Iaitu balasan dia.
bangkit daripada kubur. Kadang-kadang tuan-tuan, Allah, di dunia lagi Allah Ta'ala tunjukkan, belum lagi di akhirat. Kadang-kadang sukar roh ataupun nyawa nak berpisah dengan badan. Kadang-kadang dah busuk dah, tak mati-mati. Kadang-kadang belum mayat ini kita kebumikan, berubah tuan-tuan. Allah Ta'ala nak tunjukkan. Saya adalah sedikit pengalaman ketika menguruskan jenazah. Ini semua peringatan-peringatan daripada Allah. Allah Akbar. Kerun kita. Mayat berubah. Itu sebabnya fiqh kata kalau sebaik-baiknya kita memandikan jenazah, kita mengkafankan jenazah di dalam bilik yang tertutup, nak menjaga keaiban mayat. Kadang-kadang kita mandikan tu mencurah-curah, najis keluar, bau busuk. Pernah satu ketika memandikan jenazah, anak-anak tak mau rapat tuan-tuan. Allah, kita kata tolong ni, seorang anak pun tak mau rapat. Dia kata bau busuk ayah dia. Allah. Sebab kita minta tolong, kita nak gosok di belakang bahagian punggung. Anak duduk jauh. Kita kata mana anak dia ni minta tolong ni, kita nak basuh di belakang, seorang pun tak datang. Semua duduk jauh-jauh. Dia kata mayat ayahnya busuk. Kita yang mandi memang kita pakai ni, kena pakai penutup. Tetapi orang punya fatwa, tak apa Ustaz, sebelum kita pakai penutup ni, ni fatwa orang beri. Kalau berlaku pada tuan-tuan besok, tuan-tuan buat. Kalau nak cuba, tuan-tuan pergi dekat mayat itu, tuan-tuan hidu sekuat-kuatnya, tarik nafas. Saya pun buat macam orang steam kan. Akhirnya lepas tu hilang, tak ada bau, hilang dia. Orang perempuan duk sibuk tumbuk apa nama kapur baru tu. Ada kata ambil ni, balut. Tidak siapa nak mandikan jenazah. Jenazah ada orang kata dah macam ikan lembat. Sebab dia mati tenggelam di sungai. Rupanya orang mati ke sungainya habis bibir dia pun habis makan ikan muntah lah. Dah 3 hari 3 malam baru jumpa. Ya Allah, nak gosok ni tak boleh tuan-tuan. Dia macam ikan lembat busuk. Jadi gosok saja macam tu. Langau ni jangan kita tanyalah. Hitam ni datang mandi dia, siram macam tu. Lepas tu sediakan plastik. Dia kata hati-hati Ustaz, takut pecah perut. Kalau pecah perut habis orang lain. Memang sebab disebut dalam sebuah kitab tu, bangkai yang paling busuk ialah bangkai manusia. Bangkai lembu tak macam ni busuk, tapi bangkai manusia. Apa makna bangkai? Benda yang tidak disembelih. Bangkai manusia mana ada orang sembelih. Melekat di tangan ni tuan-tuan. Nak makan nasi masih berbau lagi. Pasal gosok dengan harimau dan sebagainya. Itu pengalaman. Allah. Baik. Dan diiram-iramkan dengan sengaja. Maknanya tanam di dalam hati, kita nak musnahkan
Kita nak lumat-lumatkan dia, kita nak mama-mamakan dia, tak mahu ada sifat seumpama itu. Kita nak hadamkan dalam hati kita, aku takut kepada Allah. Walaupun kita dah semayang ni tadi tuan-tuan, kita merayu kepada Allah, takut Allah Ta'ala tak terima ibadah kita. Kita doa, Rabbana taqabbal minna salatana tammah, kata imam tadi. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami sembahyang kami tadi, ya Allah, dalam keadaan tammah, sempurna. Kita merayu kepada Allah, mudah-mudahan diterima ibadah solat subuh 2 rakaat tadi. Tengok tuan-tuan, dan tiada ia pada tabiatnya orang yang berdahika yang menciptakan menyempurna janjinya, dan tiada yang menegahkan dia dengan dimalukan dia dengan yang keji-keji dan benci-benci. Orang yang berdahika, maknanya orang yang baik-baik ni, yang berdahika ni tuan-tuan, sentiasa berkehendak kepada yang baik. Itu sebabnya Allah Ta'ala kurniakan akal supaya engkau fikir. Afala ta'qilun, kata Allah. Cuba engkau fikir. Allah Ta'ala sebut, wa man nu'ammiru nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Barang siapa yang dilanjutkan umurnya, dipanjangkan umurnya, nunakisul, maka dia akan kembali seperti kejadian. Tengok tuan-tuan, orang dah lanjut umur dia. Tuan-tuan rasa tak diri tuan-tuan? Dulu masa umur 30, umur 40, umur 50 boleh tahan lagi, tak ada rasa. Sekarang umur 60, umur 70, umur 80 mudah mengaju. Orang rumah lambat sikit buat air, mengaju. Awak tak minum ke? Tanda. Mengajuk lah tu. Sebab orang rumah lambat sikit buat air, mengaju. Dia akan kembali seperti kejadian asalnya. Budak kan suka mengajuk. Orang kata tolong buatkan cekodok teringin, nak makan cekodok. Alah, kadang-kadang ada orang tua ni. Tapi orang perempuan tuan-tuan, isteri, walaupun dia kata mengada-ngada orang tua, dia buat juga. Buat juga. Ni cekodok awak hendak makanlah. Tak hendak, mengaju. Dia tak usik pun. Penat orang perempuan tu buat. Sebab apa? Dia dah cakap tadi, mengada-ngada. Dia mengaduk dia. Afala ya'qilun, kau tak fikir ke, kata Allah. Cuba kau fikir. Itu ada akal. Oleh itu tuan-tuan, tengok. Dia dah sebut dalam kitab ni. Dan tiada yang menegahkan dia dengan dimalukan dia dengan yang keji-keji bagi orang yang berdahika, yang berakal. Dia rasa ada sifat malu, dimalukan dia dengan yang keji-keji dan yang benci-benci. Tuan-tuan, kita pakai jubah ni, pakai serban. Lepas ni kita ramai-ramai pergi berbaring nak beli nombor. Malu? Malu? Mula imam 1, imam 2, bila beratur. Malu. Hanya dengan kita pakai serban, pakai jubah ni. Tapi kalau tambah lagi ada iman, lagi kuat.
Tapi kalau tak ada iman, hanya dia buat pakai kopiah, pakai jubah, nak beli nombor berbaris, malu dia. Apa dia kata? Baliklah dulu. Nanti orang tengok pakai jubah, malulah. Kita balik dulu, kita pakai t-shirt, pakai topi, pakai cap, pakai seluar jean, tak apa sikit, orang tak apa perasan. Sebab ada perasaan malu. Itu sebab kita kata orang yang berada heka takut dia menegahkan diri dia daripada dimalukan dengan yang keji-keji dan benci dan yang benci. Dan senya adalah seperti kata orang yang berkata, bermula sahaya dipukul dengan tongkat, dan orang yang berdahika ia akan dia dicerca. Tengok, orang berdahika dicerca, orang kata macam-macam, orang cerca dia. Semayang berjemaah tak tinggal, boleh berada di kedai beli nombor lagi. Tengok orang cerca. Sebenarnya bukan dia nak pergi tu. Kebetulan tempat nak ambil cucuk duit tu bersebelahan dengan kedai tu. Orang ramai pula. Dalam PKP ni dia kata jarak-jarak. Kebetulan dia berdiri betul-betul tengah kedai nombor ekor tu. Tengok tuan-tuan. Nampak macam ni. Yang beli nombor ekor ni ada juga berbaris. Dia ni berbaris kena jarakkan 1 meter 1 meter. Maka dia pun jarak. Tiba-tiba dia berdiri betul-betul di tengah kedai nombor ekor. Dia sedang nak pergi ambil duit tu dekat ATM tu. Tengok, orang akan kata, tadi elok sembahyang subuh, kuliah subuh sama-sama. Tengok. Malu kita, tuan-tuan. Sedangkan kita tidak ada niat langsung nak buat perkara tu, tapi oleh kerana suasana ketika itu orang akan nampak. Wah, pagi tadi bukan main hebat dengan kuliah subuh. Tiba-tiba baris beli nombor. Kenapa dia nak beli nombor? Dia nak pergi kedai, nak pergi ambil duit kat ATM tu. Tengok tuan-tuan. Itu yang dikatakan. Kalau dia buat juga sentiasa dicerca, tapi kalau hamba sahaya dipukul. Jadi cukuplah satu tuan-tuan. Dah pukul 7 lebih dah. Jadi nak mengajar kepada kita. Inilah dia yang dikatakan aqabah, balasan bagi mereka yang beramal ibadah. Kita buat satu hadis apa Nabi kata. Ini kalau boleh tuan-tuan buat kalau ada kelapangan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup. Man shalla 6 raka'atin bainal maghribi wal isya kutiba lahu ibadatu 12 sanatan. Rawahu Tirmidzi. Maknanya kalau tak ada kuliah maghrib, tuan-tuan amalkan ni hadis ni. Apa kata Nabi? Sesiapa yang solat 6 rakaat, ini sunat awabin. Sunat awabin ni sekurang-kurang 2 rakaat, paling banyak 20 rakaat. Ambil yang di tengah-tengah, yang afdalnya 6 rakaat. Nabi kata sesiapa yang sembahyang 6 rakaat antara maghrib dengan isya, yang dikatakan sunat awabin, sunat bagi orang yang banyak melakukan dosa. Dia nak bertaubat kepada Allah. Dia sembahyang sunat awabin 2 rakaat antara maghrib dengan isya, kata Nabi, balasan dia ditulis pahala ibadahnya selama 12 tahun. Isnata asyarat. Makna kata kalau antara maghrib dengan isya tidak ada kuliah, kalau ada kuliah afdal dia dengar kuliah. Kalau tak ada kuliah,
dia buat sembahyang sunat awwabin. Usalli sunnatal awwabin rak'ataini lillahi ta'ala. Niat dalam hati saja aku sembahyang sunat awwabin 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Rakaat pertama selepas Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua selepas Fatihah qul Allahu ahad. Lepas 2 rakaat buat 2 rakaat. Dah habis 2 rakaat buat lagi 2 rakaat. 6 rakaat sahaja tuan-tuan. Tetapi ganjaran pahalanya kata Nabi seolah-olah dia mengerjakan ibadah selama 12 tahun. Sekali dia buat nisbah sampai 12 tahun. Kalau rajin dia buat, bayangkan tuan-tuan. Ini yang dikatakan ganjaran bagi mereka yang nak mengerjakan ibadah. Jadi tuan-tuan buat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati ilmu kita dan mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam. Cukup terbaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlina fi amrina wa ma anta a'lamu bihi minna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.